Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana ila shiratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tabarakallahu rabbul alamin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita hidup di dalam suatu zaman di mana tidak ada lagi para nabi dan para rasul untuk dijadikan contoh ikutan di depan mata kepala kita. Kita hidup juga di dalam suatu zaman di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penutup bagi sekalian dari kalangan para nabi dan rasul ini, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Nabi kita berpesan awal-awal lagi tentang segolongan manusia yang seharusnya dijadikan contoh, yang dijadikan ikutan kita pada zaman ini, yakni zaman di mana ketiadaannya para nabi dan para rasul lagi. Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah dari kalangan pewaris nabi. Ulama ini antara peranan dia yang paling besar dua perkara. Yang pertama sekali, hendak membebaskan masyarakat daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan ulama yang paling besar sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana hidup di kota Mekah, 13 tahun dia dah tanam akidah, tanam iman supaya mereka yang terima Islam di ketika itu, yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, maknanya kekuatan akidah mereka, tauhid mereka lalu hebatnya sehingga kan contoh Bilal bin Rabah, seorang pemuda yang tak ada apa-apa pun, maknanya bukan orang penting, bukan orang hebat, tetapi kerana tauhid dia, akidah dia yang hebat ini, sehingga hari ini orang dah sebut nama dia. Sebutlah merata-rata sekali juru muazzin, semua orang dah sebut Bilal, Bilal, Bilal. Sampai kiamat besok Allah akan mengharumkan nama dia. Allah memuliakan dengan panggilan bagi sekalian para muazzin ini, orang ambil daripada nama Bilal bin Rabah. Subhanallah. Kerana apa dia? Akidah dia yang Nabi tanam 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, membebaskan masyarakat daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, peranan ulama yang paling besar adalah membebaskan masyarakat daripada jahil, daripada tak reti yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana pahala. Lalu ulama ini bila dia duduk di satu-satu tempat, perumpamaan dia seperti mana pelita. Bila ke kawasan gelap ni, pelita ni kita pasang mana api itu dengan tujuan untuk menerangi kawasan tersebut, nak bagi terang yang di kawasan gelap. Sama lah dengan ulama, dia curahkan ilmu dia, akhlak dia. Semua manusia yang duduk dalam keadaan jahil ini nampak, lalu mereka kenal antara dosa dengan pahala, yang mana syariat, yang mana tertolak daripada syariat Islam. Hebat ulama ni sampai macam tu sekali. Lalu muslimin dan muslimat sekalian, saya kadang-kadang merasa pelik. Bila kita lahir-lahir dalam keadaan Islam, hidup pun berpuluh tahun dalam keadaan Islam dah. Rumah kita pun tepi masjid ada, tepi surau ada dan sebagainya. Pengajian pun ada, madrasah pun di kawasan kita sekitar ada, ustaz-ustaz pun ramai, tutor guru pun ada. Tiba-tiba mengapa kita hidup dalam keadaan jahil? Pasal apa kita tak reti lagi dalam masalah Islam? Persoalan yang paling besar sekali bukan masalahnya yang pertama, tak ada orang nak mengajar, tak ada ustaz dan sebagainya, tak ada kuliah-kuliah dan sebagainya, tetapi kita sendiri yang memilih untuk hidup dalam keadaan jahil. Pilihan kita sendiri. Sahabat saya yang memeluk Islam sama dengan saya, 6-7 tahun belajar di pondok, keluar boleh buka kitab Dawi Lama mengajar, boleh buka kitab Arab mengajar. Pasal apa kita yang berpuluh tahun hidup dalam keadaan Islam tak boleh? Sebab kita memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kita memilih untuk tidak meletakkan ilmu Islam itu di depan.
Saya selalu sebut mana-mana saya pergi, manusia ini bila dia memilih jalan selain daripada jalan hidup beragama, maknanya dia hidup di dalam keadaan, kata Syekh Idris Al-Mabawi rahimahullah ta'ala, disebut apa dia? Golongan yang hidup dia semata-mata untuk hidup. Apa makna dia? Yakni dia meletakkan keperluan material semata-mata di depan. Ada kereta, okey. Rumah ada dah, okey. Keadaan rumah pun dalam serba-serbi lengkap, okey dah. Kemudian setahun sekali, 2 kali boleh bawa anak pergi piknik, boleh pergi melancong dan sebagainya. Gaji pun okey dah, anak-anak pun belajar universiti dan sebagainya. Bagi dia cukup tu ya. Dalam masalah dosa, pahala, halal dan haram dan sebagainya, yang tu tak sekira, dia letak belakang. Akhirnya golongan ini, kata Syekh Idris Al-Mabawi, yang meletakkan keperluan hidup semata-mata. Dia tidak pernah memikirkan dalam masalah agama, maka hidupnya semata-mata untuk hidup. Lalu lebih perit lagi bila ditempelak. Golongan ini tidak ada bezanya seperti mana binatang. Minta maaf saya sebut, dia ambil pula ayat Quran, ulaika kal an'am. Mereka ini diumpamakan seperti mana binatang ternak semata-mata. Bal hum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah dari golongan orang-orang yang lalai. Hidup sakat nak kerja, nak memenuhi keperluan dunia, tapi tak pernah memikirkan tuntutan daripada Allah dan juga Rasul. Tak ada beza dengan binatang. Walaupun profesor dah di universiti, pakai tie, pakai kop dah, duduk kereta universiti, ada driver dah, sama je seperti mana lembu, kambing, tak ada beza. Harap minta maaf saya sebut, ini agama dia ajar macam tu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya belajar daripada kitab-kitab dari lama masa saya duduk di pondok. Saya cuma ambil kata-kata daripada tuan-tuan guru saya masa saya belajar di pondok merata-rata dulu. Saya tolong sampaikan. Itu saja. Tak ada yang datang sendiri daripada saya, tak ada. Muslimin dan muslimat sekalian, persoalan yang paling besar sekali, kita hidup dalam keadaan agama Islam ini sempurna. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami bagi kamu. Tak sempurna apa lagi Islam? Saya memulai Islam 13 tahun yang lalu. Bila saya masuk Islam, saya terus belajar di Perkim Pangkalan Cepa di Kelantan. Kemudian saya belajar di pondok di Sungai Bakar, Pulau Pinang. Kemudian saya ke kuliah Pondok Darul Naim di Pasir Tunggu, Kelantan. Kemudian di Madrasah Al-Hidayah di Kota Terengganu. Tak sempurna apa lagi Islam? Saya belajar Islam, semakin banyak habis kita kitab, kita mendatang lagi, kita rasa kurangnya ilmu ini. Hebat sampai macam tu sekali Islam. Apa yang tak sempurnanya Islam ini? Bila Allah declare, sebut dalam firman dia, pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami bagi kamu. Siapa dia kita nak kata Islam ni belum sempurna lagi? Islam sempurna tak? Dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, dari sudut muamalahnya, dari sudut akhlaknya, dan berbagai sistem lagi. Islam sempurna tak? Cuma kita ni belajar, tetapi kita tak nak melaksanakan satu. Kita belajar Islam, kita pilih pula. Maknanya kita belajar ilmu yang kita ada ni kita pilih. Oh ni kita nak laksanakan, ini kita dok dan sebagainya. Ini penyakit dalam masyarakat hari ini. Dia belajar Islam tak, semayang, tapi tudung tak nak pakai. Semayang itu fardu, menutup aurat itu juga fardu. Kenapa dia buat pilihan semayang? Luar daripada mengaji, lepas semayang dah buka dah, nampak tudung kecil je, baju pun pendek, suar pun ketat. Islam apa? Segolongan daripada manusia lagi, dia kata apa dia? Tak Islamkah kita lagi? Semayang kita buat dah, haji pun kita buat dah, zakat pun kita keluarkan. Tak Islamkah kita lagi? Islam ni bukan setakat ibadah semata-mata. Tetapi Islam ni, dia merangkumi satu cara hidup. Termasuklah hubungan kita dengan anak isteri, hubungan kita dengan sahabat dan sebagainya. Saya kadang-kadang saya cemburu juga. Cemburu apa dia? Orang-orang Kristian bila dia duduk di gereja,
Lepas sembahyang di gereja ni, macam mana dia bertemu dengan sahabat-sahabat dalam gereja, sama ada kenal ataupun tidak, dia bersalam, lepas tu tanya khabar dan sebagainya, ada yang berpeluk dan sebagainya. Kita Islam ni sepatut hebat daripada tu. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita salam, muka kawan tu pun kita tak nampak, kita tak tengok. Marah. Minta maaf saya sebut dah. Tadi pun berlaku lagi. Tengah hari tadi saya tegur dah di masjid Bandar. Tadi pun berlaku lagi. Tengah untuk salam dengan saya, muka tengok orang lain. Susah kan kita nak tatap muka sahabat yang kita tak salam dengan dia. Kemudian kita senyum sedikit. Senyum itu sedekah, Tuhan bagi pahala dah. Bayangkan kita salam dengan kawan tu, kita senyum dengan dia, tiba-tiba dia tengok ke lain, kita berasa apa? Kalau pakcik-pakcik di depan saya macam tu, berasa apa? Sama lah yang saya rasa. Seolah-olah kita ni dah hebat dah. Kita ni besar, mentang-mentang kita dah veteran dah, kita umur dah, ibadah kita banyak, pahala kita banyak. Dengan budak-budak muda kita buat tak tahu, buat tak layan, lebih kurang lah. Jangan macam tu. Saya selalu sebut, kadang-kadang saya rasa cemburu dengan Kristian ni sebab tak ada macam ni. Bila orang datang ke gereja, kami dulu, saya contoh ni, masa saya dengan abang saya nombor 2, aktif di gereja di Bandar Sunway. Pernah aktif di gereja di Bandar Kelab. Saya teringat bila kami semayang di hari Minggu ni, antara peranan kami pemuda-pemuda gereja ni yang aktif di gereja ni, kami tengok mana-mana jemaah yang datang tu yang tak pernah nampak muka dia datang ke gereja. Bila habis semayang, yang inilah kami cepat-cepat kami pergi dekat dengan dia, kemudian kita salam, kita perlu tanya daripada mana, asal mana, ni dekat sini duduk mana, kerja dekat mana, kemudian ambil nombor telefon. 2-3 hari lepas akan datang, kemudian telefon, malam ni ada masa tau, nak kumpul sikit di kedai makan ni, boleh datang sekali. Okey, datang jumpa, kita sembang-sembang, dah cantik dah. Kita dah tahu dah ada rasa hubungan dah. Kemudian minggu depan kita telefon lagi, malam besok ada tak free di rumah? Mana ada di rumah, dah ada waktu terluang dah. Saya dengan sahabat-sahabat daripada gereja nak datang ke rumah ziarah. Kemudian kami datang ke rumah, dia buat program dengan pemuda-pemuda ni, buat Bible, buat acara, bawa ada yang bawa gitar. Kemudian buat satu bulatan dalam rumah tu. Kemudian yang kepala ni baca Bible dulu. Dia baca lebih kurang 1 muka surat, kemudian dia tafsir lah. Kalau kita ni tafsir, habis dia bagi kawan sebelah blok, yang ni blok sebelah blok. Kemudian pusing balik sampai ke kepala dia tadi. Lepas tu nanti kita nyanyi lagu rohani, 2-3 lagu, habis kita makan. Kemudian 2-3 hari kita telefon tuan rumah dia tadi, kita buat dekat rumah lain tu, datang join sekali. Akhirnya dia bertambah pemuda yang aktif di gereja. Kita Islam boleh buat tak? Boleh buat tak? Ada satu masjid di Sedangkang Selangor dulu, AJK dia tak suka pemuda. Budak-budak muda kalau datang sembahyang ke masjid dia tak suka. Saya pergi rumah sahabat saya ni yang terletak di Sedangkang ni. Kemudian bila maghrib kami semayang dekat situ, lepas semayang tu dia salam dengan AJK, dengan Tok Bilal, memang muka masa mencuka sungguh. Kemudian bila kami keluar daripada masjid tu, sahabat dia kata masjid ni, AJK dia memang dia tak suka dengan budak-budak muda datang semayang. Saya pun tak tahu macam mana. Saya pun tak tahu pasal apa dia kata macam tu. Sepatutnya budak-budak muda yang datang ke rumah Allah semayang ni, kita kepok dada ni, sambut betul-betul, supaya dia rasa senang, dia rasa tenang, seronok kita meraihkan dia. Lagi dia nak datang, lagi dia nak datang. Kalau sahabat-sahabat kita yang telah dia datang tiap-tiap waktu tu, kita lebih kurang pun tak apa, dia memang kekal dah. Kita ambil yang kurang datang ni, yang kita kena pegang dia, supaya dia melekat di rumah-rumah Allah. Konsep ini Kristian buat lama dah. Kalau kita belajar sistem dakwah dalam Islam, sebenarnya konsep ini datang daripada Islam. Tak ada konsep sistem yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini, melainkan datang daripada Islam. Tetapi orang bukan Islam, dia belajar sistem yang terbit daripada Islam, dia laksanakan betul-betul.
Kita sistem yang terbit daripada kita belajar, kita tak mau melaksanakan. Banyak alasan pula, belum buat lagi dah alasan. Kalau susah lah Syekh, pemuda zaman dah ni dia tak ada pula dah. Belum apa-apa dia dah potong tu. Macam saya di Terengganu dah. Bila mesyuarat tak kira mesyuarat masjid baba pemuda ke, mesyuarat kampung ke baba pemuda ke dan sebagainya, kita buat di surau. Kemudian dia punya pengurusi mesyuarat dia biasanya orang lampu lah, orang veteran. Dia buka usul, buka cadangan, nak dengar apa program kita nak buat dan sebagainya, untuk nak tarik ni dan sebagainya, golongan ni dan sebagainya. Bila kita bagi cadangan, tak habis lagi pun. Nah, kita start cadangan ni baru 30% dia, 30% dia keluar daripada mulut, dia dah potong lah. Tak boleh lah, susah lah ni dah ada cadangan lain tak. Dia tadi potong-potong, akhirnya cadangan dia juga yang jadi. Kalau macam tu lebih baik, tak payah tanya usul ke orang. Saya pengurusi mesyuarat ni, ikut cadangan saya, habis dah. Tak payah buang masa. Kalau sekali kena boleh tahan lah. Tapi kalau tiap-tiap kali mesyuarat, tiap-tiap kali kena potong, aku tobat tak mau lagi dah. Nampak tak? Kalau kita tak terima pun, dengar habis lah. Adab kita, walaupun kita sarjan duduk depan tu pengurusi majlis ataupun pengurusi mesyuarat, tetapi kena dengar juga, bagi perapi dulu. Kemudian tanya pula dengan orang jemaah yang dalam mesyuarat ni, macam mana tu haji, macam ni dan sebagainya, cadangan dia ni okey dah. Ni dia dengar 30%, dia sendiri yang kata tak boleh dah, ni susah lah apa semua. Lepas tu potong bagi kawan sebelah pula, buka cadangan. Tak kena lah. Mana muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian dalam Islam ini hebat dah. Saya teringatlah, kalaulah saya rasa Islam ni tak hebat, lama dah saya keluar daripada Islam. Buat apa sampai saya belajar 6-7 tahun saya duduk di pondok. Kemudian selesai daripada itu saya ceramah merata-rata, balik ke Pengalaman Sarawak pula, buat program di rumah-rumah panjang dan sebagainya. Buat apa saya nak mengusahakan diri saya sampai macam tu sekali? Tetapi ternyata Islam ni hebat dia. Yang pertama saya nak sebut, bila saya kena hina dulu bila saya balik kampung, supaya kita nampak dengan jalan Islam ini macam mana. Saya balik kampung, apa yang orang kampung tak hina saya? Sebab masa tu saya masuk Islam, saya belajar Islam. Biasanya kebanyakan orang dia masuk Islam, dia kahwin. Bila dia kahwin, dia tak belajar lah, dia sibuk dengan kerja dia juga. Tiba-tiba saya masuk Islam, saya belajar Islam di pondok-pondok ni 4 tahun saya tak kahwin. Dalam masa saya masuk Islam ni, setahun 2 tahun ni, saya balik juga kampung. Saya balik kampung ni, mau saudara saya tengok daripada jauh lagi. Dia kata apa dah? Tengok tu Pak Haji sesat tu balik kampung lah. Dia macam tu lah. Kuat pula tu bagi orang semua. Nak memalukan saya lah. Kemudian ada pula yang hina ni, tu belajar agama dekat Kelantan tu nak jadi Taliban Nabi Sallallahu, nak jadi Abu Sayyaf. Dia kuat macam tu lah. Bagi orang kampung dengar, nak pemalu saya. Kemudian ada yang hina lagi, kata Allah tu masuk Melayu tu sampai sekarang tak laku-laku, tak ada orang pun nak kahwin dengan dia. Dia kata macam tu. Kalaulah saya tak belajar Islam, dia tak ada ilmu Islam, saya penghinaan tu saya balas balik dengan penghinaan tu. Sebab saya duduk di gereja, saya aktif dengan gereja, saya tahu juga sedikit sebanyak yang tak kena pada Kristian. Kalau dia nak hina saya macam tu, saya boleh hina dia balik tu. Tapi saya belajar Islam, konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sirah ni, fiqh sirah, penghinaan jangan balas balik dengan penghinaan. Saya penghinaan itu dia akan bertambah lagi. Samalah Nabi dia kena maki tiap-tiap hari dengan perempuan Yahudi buta. Perempuan Yahudi buta ni tiap-tiap hari tak maki Nabi ni macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama juga lah, Nabi lah yang cukup sabar dengan sepenuh hati suap makanan dalam mulut dia. Bahkan dikatakan Nabi kunyah dulu, bagi lembut dulu makanan tersebut, baru Nabi suap ke mulut perempuan Yahudi buta. Bila Nabi wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi tanya dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada tak apa-apa lagi pekerjaan yang Nabi biasa buat dulu yang kami tak tertinggal?
Tiba-tiba Siti Aisyah beritahu ni perempuan Yahudi buta Nabi dah suap tiap-tiap hari. Abu Bakar As-Siddiq bila dia pergi suap ni, dia tahu dah yang ni bukan orang biasa yang suap tiap-tiap pagi ni, bukan. Kemudian bila dia beritahu ni perempuan Yahudi buta ni, dia kata ni bukan kamu yang biasa ni orang lain ni. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun cerita, orang yang dah suap makanan di mulut dia tiap-tiap hari telah pergi meninggalkan kita, maknanya telah wafat dah. Kemudian disebut pula dia ada Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Bila perempuan Yahudi buta dengar sebut nama Muhammad bin Abdullah ini, menangis meraung dia. Tetapi selepas daripada itu, dia terus mengucap 2 kalimah syahadat. Tidak pernah tergambar orang yang dia maki hari-hari. Orang tu yang suap makanan di mulut dia. Kita ni kena maki kita seorang dia, kita maki dia balik 7 keturunan. Semua ni sebab saya biasa tengok hidup dalam kalangan orang Islam kita ni. Saya di Terengganu, baik di Kelantan, baik di Pahang, baik saya di Pulau Pinang dulu saya belajar dan sebagainya. Kita dengar kawan terbagi saudara dia balak balik 7 keturunan tu dia maki dia. Sebab apa jadi macam tu? Sebab konsep dalam Islam dia tak reti. Selalu belajar jauh sekali. Subhanallah. Kalaulah saya balas balik cacian ni, penghinaan dari kalangan mak saudara saya, orang-orang kampung saya dulu, sampai sekarang saya balik kampung, tobat orang kampung tak terima saya, pasti sampai hari ini saya kena maki. Tapi hari ini saya balik dalam keadaan semua orang kampung hormat. Mak saudara saya yang tu hina saya macam-macam dulu, hari ini kalau saya terbalik, dia mulia ke sungguh-sungguh. Dulu masuk ke rumah ya, nak ziarah pak saudara ni, kebetulan kita rapat dengan pak saudara ni pula ada jawatan di gereja. Orang buat gereja di kampung. Mak saya kalau semayang daripada rumah ke rumah ni, dia jadi tok imam. Dalam Kristian perempuan boleh jadi tok imam, semayang rumah-rumah lah. Baru nak ziarah pak saudara ni nampak dia dah maki macam-macam. Tapi hari ni kalau kita sampai ni, oh dia tanya khabar apa semua, duduk dia ambil air nak minum apa dan sebagainya. Alhamdulillah. Sampai kita nak pinjam kereta pun tanya, ada kereta nak pergi pasar sikit, itu pun dia ambil. Kalau dulu nak minta banyak taubat, dia tak bagi. Pak saudara bagi pun dia macam-macam. Dia tak kata, nampak dah? Subhanallah. Nak cerita apa dia? Konsep dalam Islam ni hebat macam tu sekali. Saya dah sebut mana-mana. Quran ini antara yang hebat dalam Islam. Berapa ramai dari kalangan orang bukan Islam yang masuk Islam setelah baca Quran. Tetapi berapa ramai orang asal Islam kita dibaca Quran, dia balik ke Islam balik. Mana hebat dalam Islam? Cuba dia. Mana lahir-lahir Islam dah. Hidup jauh daripada Islam. Baca ayat Quran, lepas tu dia balik-balik. Allah, dia dah sedar ni berapa ramai. Dan banding dengan orang yang bukan Islam, yang tak ada apa-apa, baca Quran, dia boleh masuk Islam. Di Eropah ni, sama ada England, sama ada Amerika dan sebagainya, sama ada Jerman dan sebagainya, sama ada Rusia dan sebagainya. Mereka dari kalangan pemuda yang masuk Islam ni, dengan azan dia menangis dia masuk Islam. Bukan pemuda biasa, gangster tu. Gangster dah dengan azan bercucuran air mata. Baca ayat Quran ni, bukan ayat Quran betul terjemahan tak? Bercucuran air mata masuk Islam. Kita yang Islam lama ni dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, basuh kereta. Rumah dekat dia dengan masjid, basuh kereta lagi. Azan sampai api, basuh kereta lagi tau. Dah lah basuh kereta pakai suara pendek, Cina sebelah basuh kereta pakai suara panjang. Mana satu Islam ni? Azam dah. Kawan tu di masjid tu dah hormat dah. Tak habis lagi masuk kereta. Kalau BMW ke Mercedes, aku tak tahan, boleh tahan lah. Tapi ni kancil dia. Hebat kancil daripada nak mengerjakan, mendirikan semayang ni. Tanda kita tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala. Bila hidayah tak ada dalam diri kita, dia pelik-pelik belajar.
muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian hebatnya Quran ini, andai kata dikumpulkan seluruh Quran yang ada di atas muka bumi ini, lalu dicampur di dalam laut semua, tak ada tinggal satu, semua kumpul seluruh dunia, kemudian campur dalam laut. Kita tengok dalam berapa hari orang boleh tulis balik, cukup 30 juzuk balik. Kalau satu kota tinggi ni pergi kumpul, buang Melaka, tak payah ambil daripada kawasan lain. Cari je orang yang duduk di kota tinggi dia, suruh tulis balik daripada awal sampai akhir 30 juzuk, insya-Allah siap. Tetapi Bible, kalau seluruh dikumpulkan, dicampurkan dalam laut, tak ada seorang pun yang akan mampu untuk menulis daripada mula sampai ke akhir. Nak cerita apa dia, Quran ini mukjizat daripada Allah Ta'ala berbanding dengan kitab Bible yang ada pada hari ini, berlaku penyelewengan yang cukup besar. Muslim sekalian. Kemudian Allah sambung, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami cukupkan segala nikmat kami bagi kamu. Nikmat apa lagi tak cukup Tuhan bagi kita? Start daripada kita celik bangun tidur sampai kita tutup kelopak mata kita balik, Tuhan tak betul-betul bagi nikmat. Bahkan kelopak mata kita boleh tutup ni, masa kita tidur ni pun besar dah nikmat ni. Bayangkan kalau kita nak tidur dah, menguap sungguh nak tidur sungguh, tiba-tiba kelopak mata tak boleh nak tutup, dah terjelai tu. Nak tidur dah ni tapi tak tertutup ni, seksa kita nak tidur bah. Begitu juga kalau bangun daripada tidur kesedar dah, tiba-tiba kelopak mata tak boleh nak terbuka. Agak-agak lagu mana? Tapi tolong kita nak boleh tahu kecil pada pandangan kita, tapi nikmat tu terlalu besar. Sama nak dengan air yang kita minum, kita tak pernah tanda tangan minta dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau orang sedar ayat ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan segala nikmat yang ada pada kamu itu datang daripada Allah belaka. Kalau kita sedar nikmat-nikmat ni semua datang daripada Allah, seteguk air kita minum alhamdulillah, kita tak tunggu habis satu gelas baru alhamdulillah. Ni kadang-kadang satu berdi dah minum. Satu berdi pun tak alhamdulillah lagi ya. Kemudian muslimin dan muslimat lagi, saya selalulah buat nakal sikit dah. Ni dalam masalah nikmat ni. Kita tidur pun Tuhan bagi nikmat dah. Nikmat masa mana? Mimpi. Tuan Haji berapa ramai? Seorang ke dua orang? Satu orang. Ada mimpi tu nak dua orang. Selama hidup ada berasa nak dua. Jujur, alhamdulillah dia jujur, walaupun kalau mic ada belakang tak ada, dia berani sebab mic tak ada lah. Tak ada dia gurau dia. Maknanya kita ni orang lelaki-lelaki ni mesti ada lah. Nak tambah satu nak tobat kalau tak ada. Tetapi sampai sekarang tak dapat je. Tak dapat. Allah bagi mimpi tu Raja, insya-Allah lepas daripada ni kahwin 3 dalam mimpi. 3 sekaligus, bukan 2. Dalam mimpi pula bini 3 ni semua 3-3 ni okey, cantik, clear. Kemudian anak-anak pun semua clear, cantik lah. Allah bangun tidur tengoklah. Kembang kepil lepas hidung duk ingat mimpi tu balik, kemudian tu senyum sengih seorang lah. Isteri tengok bang, buang tabiat dah mampu ke apa? Nampak tak? Sekurang-kurang Tuhan bagi nikmat. Rasa juga kahwin 3. Dalam mimpi lah, bangun balik alam nyata satu orang je, tapi nikmat dalam mimpi. Baik ceritanya. Kemudian Allah templok kita ni, Allah cabar kita dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung akan nikmat-nikmat Allah, yakni yang Allah kurniakan kepada kita, nescaya kita tidak mampu untuk menghitungnya, tak mampu. Terlalu banyak. Maka sebenarnya bila kita wirid dalam sembahyang, bila kita baca alhamdulillah 33 kali, kalau contohnya kita sembahyang maghrib tadi, kita wirid 33 kali itu, kita kena ingat balik dalam kita alhamdulillah, cuba kita ingat balik start daripada kita lepas sembahyang asar sampai ke kita duduk masa tu berapa banyak dan nikmat Tuhan bagi ke kita
kita terlupa nak sebut Alhamdulillah. Lepas mandi pun tak sebut Alhamdulillah. Lepas buang air pun keluar daripada bilik air pun tak ada Alhamdulillah. Kemudian setoran tunai pun maknanya deposit tunai pun jatuh gedekung sampai 30 butir. Nampak tak? Keluar daripada tandas pun tak ada Alhamdulillah. Kita tutup balik keterlupaan kita. Dalam masalah Tuhan bagi nikmat, masa kita wirid 33 kali setiap daripada lepas sembahyang. Nanti bila kita sembahyang Isyak, kita wirid 33 kali ini, kita ingat balik. Start daripada mengakhiri tadi, kita duduk ni dengan kuliah, habis kuliah pun kita tak ada Alhamdulillah, Tuhan bagi kesempatan aku tambah ilmu. Kemudian kita boleh kita boleh hirup udara ni dengan nyawa kita masih ada ni, kita pun tak ada Alhamdulillah. Kita tutup balik setiap kali kita sembahyang, lepas sembahyang kita wirid subhanallah 5 kali sehari semalam ni. Hebat Tuhan nak bagi tutup lagi keterlupaan kita kepada dia. Sama lah bila kita istighfar, bila kita lepas daripada sembahyang, istighfar 3 kali pun sekurang-kurangnya kita nak tutup balik keterlupaan kita dalam sembahyang, lupa kepada Allah. Dandang sembahyang atau imam baca Al-Fatihah, kita tak ingat dah, tak ingat kereta dekat luar, kereta mesti dah ingat dah. Kebetulan pula kawasan masjid ramai dah budak-budak nak intai, nak pecah pintu, mula tak senang, tak ingat kereta. Allah, kenapa tak? Kita tutup balik dengan istighfar keterlupaan tersebut. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian kalaulah dalam dua perkara ini, maknanya Islam itu sempurna sebagai satu cara hidup. Kemudian nikmat juga Tuhan bagi cukup dah, makna terlebih cukup kalau kira balik. Tiba-tiba mengapa ramai dari kalangan umat Islam kita gagal menjadi Islam yang baik? Kita umat Islam tetapi kita gagal memberi contoh kepada sesama Islam kita, bahkan kita gagal untuk memberi contoh kepada orang bukan Islam supaya nampak Islam ni hebat. Saya teringat bila saya masuk di rumah panjang di pendalaman Sarawak ni, bila saya masuk secara solo, antara benda yang saya buat kali pertama saya masuk, saya tak cerita pasal Islam. Bahkan tak pernah keluar daripada mulut saya Islam. Bila saya masuk kali kedua pun saya tak pernah sebut pasal Islam. Masuk kali ketiga pun saya tak pernah sebut pasal Islam. Melainkan bila dah cukup dah bagi saya dah rasa bersedia dah, sama ada saya sendiri bersedia untuk sebut, dan orang yang nak dengar ni, yang berhadapan dengan saya dari kalangan bukan Islam ni, boleh bersedia dan menerima, baru saya akan buka. Perkara pertama yang saya buat, konsep saya apa dia? Bila saya masuk satu rumah panjang, kemudian saya jumpa dengan tuai rumah dia. Tuai rumah dia macam tok betina. Baik. Jumpa tuai rumah, saya beritahu lah saya asal Sarawak, saya bangsa Bidayuh. Kemudian tetapi saya duduk lama di Semenanjung. Saya datang di rumah panjang menjumpa tuan rumah ni, minta izin nak tidur sini 2-3 malam. Saya nak belajar budaya masyarakat sini. Baik, Tok Batin ataupun tuan rumah ni dia suka sangat nak, dia bagi kebenaran. Kemudian saya beritahu walaupun saya Bidayuh tetapi saya Islam. Walaupun saya Islam, saya cakap pula, saya tak pernah lupa asal usul saya Bidayuh, bangsa Dayak. Sebab itu saya datang sini, saya nak duduk sini, saya nak belajar budaya supaya saya boleh cerita dengan anak saya, supaya anak saya boleh balik Sarawak, dia tak lupa asal usul ayah dia. Orang tuai rumah dia suka nak dengar macam tu. Dia pun terkejut, tak pernah orang datang ke rumah panjang dia nok dalam keadaan macam tu. Kemudian saya duduk, kalau 2 malam atau 3 malam saya duduk di rumah panjang, saya macam SB lah, macam special branch lah. Saya tengok perhati anak kecil yang umur 10 tahun ke bawah, berapa orang saya catit. Dia catit tu je. Nampak tak? Okey. Kemudian saya tengok pula ni budak-budak yang sekolah rendah semua, berapa orang saya catit. Kemudian budak-budak yang berhenti sekolah ni, yang dari kalangan habis belajar dah, kemudian tak ada kerja apa semua, bangun pagi dah tunggang arak dan mabuk dah, duk kena maki hari-hari dengan mak ayah, dia pun maki balik mak ayah. Saya catit berapa orang. Kaum ibu, kemudian saya tengok berapa orang ni, saya catit. Ni rekod saya. Kemudian bila saya habis 3 hari duduk situ, kalau pagi saya tengok ada dari kalangan orang-orang tua pergi ke kebun, saya tanya. Tanya pergi mana, bila dia sebut kebun, saya minta izin untuk ikut. Pergi ke kebun, nanti kalau dia bawa sayur ke apa, bawa balik, saya tolong pikul.
Kemudian dalam masjid dia, orang rumah panjang pedalaman itu tak kerja macam kita, macam dalam pun. Kita ni kalau boleh 30 hari sebulan, 30 hari tu kita nak overtime terus sebab banyak benda nak bayar. Handphone pun beli kat Seng-Heng, bayar tiap-tiap minggu. Nah, tu yang tak habis nak overtime tu. TV tengok besar, ya Allah, 56 inci. Kalau boleh 80 inci, tapi beli kat Tok Manut. Kau mama bayar minggu-minggu. Nampak tak? Dia tak bayar tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Dia boleh beli satu lagi TV yang sama. Nak tunjuk nya. Nak tunjuk orang datang. Allah, besar TV. Tapi tak tahu bayar bulan-bulan. Bayar pula 5 tahun. Kacau kita. Baik, orang di pendalaman ni, dia kalau dia pergi kebun pukul 7, pukul 8, belum tengah hari dia balik dah. Dia ada kebun lada hitam, apa dia petik, apa semua, kita dia balik 2-3 jam dia balik dah. Sebab dia jual benda yang dia ambil daripada kebun ni, jual cukup sebulan 300-400 buat beli garam, beli ni. Padi tak payah, beras, mana dia ada sendiri. Mana seronok duduk di pendalaman daripada kita bandar lah. Baik, kemudian nanti petang pula, tengok ada orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua laki-laki yang pergi ke sungai ni, ikut pula. Dalam keadaan dia tertangkap ikan dan sebagainya. Nah, kita ikut, tapi time sembahyang. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian bila saya keluar, saya masuk lagi. Perkara pertama antara yang saya beli, saya bawa masuk apa dia? Baju-baju untuk anak-anak yang kecil tadi. 10 tahun ke bawah, saya beli baju, setiap orang dapat 2 pasang. Kalau di Sarawak ni RM15 sepasang ni, RM20 ni dah tertik dah okey lah. Maknanya kalau dalam rekod saya betul-betul ada 25 orang, saya beli 50. Kalau 50 pasang, seorang dapat 2. Kemudian saya beli buku-buku mewarna, pensil mewarna, kemudian buku membaca yang muda-muda. Saya masuk nanti, saya buat program untuk anak-anak yang umur 10 tahun ke bawah. 2-3 hari saya duduk di rumah panjang, saya buat program dengan anak-anak ni. Saya buat program mewarna, nanti saya bagi hadiah, saya beli biskut Oreo dah, biskut Tiger dan sebagainya, berapa kotak saya buat masuk, lebih kurang habis 3-4 ribu cukup dah buat masuk. Kemudian selesai dengan anak-anak, saya keluar, saya masuk balik, saya buat program dengan umur yang atas pula. Tetapi yang bawah jangan tinggal. Ada juga program yang kita tinggalkan untuk dia, mana ada. Kemudian saya keluar, saya masuk balik, saya buat untuk umur yang atas pula. Dia ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Last peringkat nanti saya akan kumpulkan semua ahli rumah panjang termasuk mak ayah anak-anak ni. Barulah saya akan cerita dalam masalah Islam. Tetapi sebelum daripada itu, kalau ada dari kalangan mereka yang tanya Islam dulu, kenapa kamu sembahyang dan sebagainya, saya ceritalah. Sebab dia yang tanya dulu. Kalau sampai dah hak dia, baru saya cerita Islam macam ni. Saya dulu sebelum Islam macam ni, kemudian saya masuk Islam macam ni dan sebagainya. Alhamdulillah, bila saya dapat Islam, kampung muda di rumah panjang ni, tuai rumah dia kata apa dia? Ustaz, kalau nak Islamkan anak-anak buah saya di rumah panjang ni, dipersilakan Ustaz. Cuma saya minta satu saja, tolong didik anak-anak buah saya menjadi manusia. Dia punya ayat menjadi manusia tu kita faham lah. Maknanya dia duduk di rumah panjang ni jadi tunggang langgang lah. Pagi-pagi bangun dia dah cari gay, dia dah minum arak lah. Jenis kalau ini cerita orang bukan Islam. Kalau di Bintulu ni ada kawasan perkampungan. Saya pernah duduk di Bintulu ni setahun. Kalau di Bintulu ni malam Jumaat dia baca Yasin, tahlil di masjid. Orang Melayu kita, dia baca Yasin apa semua ni elok ni. Lepas sembahyang Isyak, dia balik, dia berkumpul di satu rumah ni, dia buka tim dia minum. Sila.